Lebih 19,000, bahkan hampir 20,000 sebenarnya kes yang dicatatkan pada hari ini melibatkan 201 kematian, dan ini satu berita yang pastinya menimbulkan keresahan kita, merupakan keadaan yang masih lagi geruh kalau ingin kita sifatkan realiti yang kita hadapi. Tentulah ada tempat-tempat yang lebih geruh daripada berbanding tempat yang lain yang sedang menikmati kelebihan fasa 2 dalam konteks kita memerangi COVID ini. Anda boleh berinteraksi bersama kami di dalam Bual Bicara pada malam ini, bicara naratif dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan kita di dalam peranan masyarakat khususnya untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Untuk itu kami bawakan tetamu pada malam ini merupakan fellow utama dan pakar perunding perubatan kesihatan awam dari Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Badrul Hisham bin Abdul Samad. Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor datang ni kita rasa selamatlah sebab pakarnya ada kat sini kan untuk menasihatkan kita. Doktor, sebelum di UPNM dikabarkan bertugas di bahagian kawalan wabak CPRC. Saya lama di Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya selama 26 tahun saya tugas, dan memang di dalam kawalan wabak lah selama tempoh tersebut. Baik, kita ada pakarnya di sini. Jadi sekaligus boleh doktor kita anjurkan penonton kita ambil kesempatan sekiranya ingin berinteraksi, boleh memanfaatkan Facebook Berita RTM untuk anda bertanyakan soalan, bahkan talian juga saya umumkan, iaitu 0322829841 dipaparkan di kaca TV anda sekarang ini. Boleh manfaatkan itu sekiranya ingin. Bukan sekarang, kita berikan sedikit ruang untuk saya bersama Dr. Badrul membuka langkah perbincangan pada malam ini dalam konteks kita memperkasa rakyat, masyarakat khususnya, untuk sama-sama bertindak balas agar kita dapat menjadi ejen yang bermanfaat, berbekas dan positif terhadap usaha memerangi COVID-19 ini. Facebook mulai dibuka, talian juga dibuka seketika nanti untuk anda bertanyakan soalan. Doktor, kalau hari ini kita sudah lama, sudah 2 tahun kita memerangi realiti ini sehingga menimbulkan norma baru. Doktor melihat corak-corak bagaimana kita bertindak balas. Kalau hari ini saya bertanyakan daripada pemerhatian doktor, apa isu utama yang harus rakyat mungkin berikan fokus pada hari ini dengan realiti kita, kedudukan jumlah kes? Baik, terima kasih Syed Munawar. Ya. Pandangan saya memang kita sebenarnya berada di landasan yang betul sekarang ni, iaitu dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini memang jalan keluar utama lah untuk kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19, termasuk dengan ancaman varian-varian yang baru. Tetapi dia bukan itu saja, Syed, sebab dia mesti sekali dia satu package dengan kita punya SOP. SOP seperti pakai pelitup muka, penjarakan antara satu sama lain masih lagi relevan. Sebab hari ini kita berkata tentang varian. Jadi varian ni kalau dia masuk dalam badan kita, siapa yang dah ada vaksin, kita ada antibodi untuk melawan, ya. Tetapi untuk kita mencegah terus daripada dia menular pada orang lain, dan itu memberi peluang pula untuk dia menjadi varian-varian baru. Kalau kita tak kekang dengan pelitup muka. Jadi dia bersekali, Syed. Jadi itu sebenarnya senjata utama kita lah, untuk kita mengekang penularan ini daripada terus berlaku, seterusnya penurunan kes, penurunan kematian, dan kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 ini. Doktor, saya lihat di dalam media sosial khususnya ada banyak usaha untuk cuba meluruskan pandangan awam, kerana kelihatannya ada pihak yang menganggap selepas dia dapat 2 dos, maka tidak ada apa lagi yang perlu dirisaukan. Bagaimana kita boleh betulkan persepsi ini? Baik, kita kena faham tentang tindak balas antibodi dalam badan, ya, selepas kita mendapat vaksin. Baik, sebab itu ada kebanyakan daripada vaksin-vaksin yang disediakan, dia memerlukan 2 dos. Sebabnya kenapa? Sebab semata-mata 1 dos dia tidak cukup untuk mencapai tahap antibodi yang diperlukan dalam badan. Sebab itu dalam selang yang tertentu, kita mengikut jenis-jenis vaksin yang tertentu, perlu diberi tambahan dos yang kedua. Dan dengan tambahan dos yang kedua ni pula, kita perlu tunggu lagi 14 hari baru antibodi itu matang. Dia kaedah asasnya dia sebegini mudahnya. Sebab badan kita memang akan bertindak balas dengan kuman, dengan virus COVID-19. Tapi vaksin ini maknanya dia seolah-olah kuman lah, kuman COVID-19, tetapi dia bukan kuman yang sebenar. Jadi maknanya badan kita ni dia akan menyediakan antibodi. Tapi dalam 3-5 hari yang pertama, sebenarnya antibodi yang biasa saja, yang tidak spesifik, yang kita panggil immunoglobulin M. Kita ada, tetapi dia tak kuat melawan. Kita terpaksa tunggu sehingga minggu yang kedua, baru antibodi IgG yang betul tu, baru dia boleh melawan dengan COVID-19. Tetapi sekarang dengan kehadiran varian yang baru, contohnya varian Delta, yang kita lihat sekarang,
kelebihan varian Delta ni sebab dia masuk dengan mudah, dia dah belajar cara nak masuk dalam badan manusia macam mana. Dah jumpa jalan dah. Dah jumpa jalan caranya. Jadi anak-anaknya tu yang kita panggil varian Delta tu, dia akan masuk dengan mudah dalam badan manusia. Dan dia masuk dalam paru-paru, dan spike protein pada Delta variant ni dia akan terus masuk kepada kita punya reseptor, dia panggil S2 receptor, angiotensin enzyme 2 receptor. Dan dia terus masuk, dan bukan itu saja, Syed, dia membiak dengan cepat di dalam sel kita. Dan dia membiak dengan cepat, dia menjangkiti pula sel-sel lain juga dengan cepat. Jadi maknanya, dalam masa yang singkat, dia dah ada bukan jutaan, tetapi pada satu manusia yang dijangkiti COVID-19, dianggarkan 1 bilion kopis virus COVID-19, malahan untuk Delta variant, 100 kali hingga 1000 kali ganda. Maknanya dia boleh mencapai 1 trilion kopis COVID-19 dalam badan yang dijangkiti. Sebab itulah kita memerlukan antibodi yang sangat tinggi, yang lebih cepat. Jadi kita menyediakan badan dengan antibodi, maknanya dah ada sel antibodi yang tinggi dengan dos yang kedua selepas 14 hari. Jadi kalau masuk kuman ini, termasuk varian Delta, kita dah ada askar-askar antibodi yang sangat tinggi untuk terus melawan varian Delta tersebut. Itu kaedahnya. Ya. Dalam realiti hari ini, pandangan awam juga menganggap bahawa kalau kita dah cukup 2 dos vaksinasi ini, maka tidak akan ada gejala. Apakah benar ataupun sebenarnya vaksin ini hanya mengurangkan gejala? Baik, kita kena ingat juga bahawa tujuan utama vaksin untuk menjanakan antibodi tadi ialah dia lebih kepada untuk mengekang, untuk mengurangkan komplikasi. Okey. Komplikasi yang kita kata kategori 4, kategori 3 yang ada jangkitan paru-paru, tapi belum lagi memerlukan bantuan pernafasan. Kategori 4 yang dah memerlukan bantuan pernafasan. Kategori 5 yang dirawat di ICU lah dengan intubasi. Jadi dan juga dia mengurangkan kematian. Itu sebenarnya antara fungsi asal ataupun kelebihan asal vaksin ini. Jadi dekat situ maknanya dia sangat membantu untuk mengekang mereka yang mendapat vaksin ini dari terus menjadi kepada komplikasi yang lebih teruk. Jadi berarti walaupun seseorang itu sudah pun melengkapkan 2 dos vaksin, namun jangkitan masih boleh kena dan dia masih boleh menjadi carrier. Masih boleh. Saya suka berkongsi dapatan daripada Amerika Syarikat, USA, berlaku wabak di satu county, dipanggil Barnstable County di Massachusetts. Dia masih lagi baru berlaku, maaf, pada bulan Jun, Julai yang lepas, semasa mereka menghadapi musim panas. Sebab kita lihat di Amerika Syarikat agak terlalu cepat mereka melonggarkan SOP dan mereka membenarkan untuk tidak memakai topeng muka. Dan kita lihat di Amerika Syarikat sendiri pun sebenarnya baru sekitar 50% saja rakyat mereka yang divaksinasikan. Dan dapatan daripada tersebut, kita lihat surge ataupun peningkatan kes yang sangat banyak di Amerika Syarikat. Dan daripada tak silap saya 469 kes yang dimasukkan ke hospital, kebanyakannya disebabkan oleh varian Delta. Jadi kita nampak antara mereka yang dah divaksinasi dengan yang tidak divaksinasi. Yang pastinya mereka yang divaksinasi mengalami gejala yang ringan dan mereka yang dimasukkan ke hospital hanya 4 orang saja. Hanya 4 orang saja. Tetapi dapatannya pula begini, Cik Syed. Didapati bahawa dari segi kita panggil viral load, maknanya dapatan banyaknya virus COVID-19 dalam mereka yang divaksinasi dan mereka yang tidak divaksinasi lebih kurang sama banyak. Lebih kurang sama banyak. Bukan bermakna vaksin tidak berkesan sebab kita dah kata tadi, mereka yang divaksinasi kadar keterokannya sangat sedikit. Dia ada daya tahan yang lebih tinggi. Daya tahan yang lebih tinggi. Tetapi ia memberi maksud walaupun dah divaksinasi, kita masih boleh menyebarkan virus COVID-19 pada orang lain. Sebab dapatan daripada swab tekak itu mendapati viral loadnya juga berada pada kadar yang sama tinggi dengan mereka yang tidak divaksinasi. Sebab itu saya katakan tadi bahawa topeng muka ni, pelitup muka masih lagi relevan untuk dipakai supaya kita tak menjangkitkan pula pada orang lain walaupun kita dah divaksinasi. Tapi orang lain mungkin belum divaksinasi dan mereka mungkin mendapat komplikasi yang teruk. Kita banyak merujuk kepada varian Delta, sedangkan kita ada banyak varian sebelum ni pun. Bunyinya kalau ikut pemahaman kami awam ini bila mendengar nama-nama baru tu bunyinya macam yang
mutakhir itu lambda. Tetapi hari ini kita banyak membincangkan tentang delta. Kerana delta dianggap sebagai yang paling ganas, itu istilah yang awam gunakan. Boleh kita jelaskan perbezaan ini dan kenapa berita hari ini semua membicarakan tentang delta ini? Baik, memang masih lagi delta. Kenapa kita lihat terutamanya surges ataupun peningkatan yang meningkat mendadak di kebanyakan negara, termasuk di Amerika Syarikat, di Eropah, yang telah pun divaksinasi penduduknya, tetapi didapati mendadak meningkat disebabkan oleh varian delta. Tadi yang saya sebutkan tadi, yang contoh di Massachusetts tu, 89% delta adalah disebabkan oleh delta. Dan kalau kita lihat di UK pula, sekitar 90% disebabkan oleh delta. Jadi memang peningkatan dari segi delta variant itu yang menyebabkan peningkatan kes yang tinggi, sebab dia, saya terangkan tadi, sebab dia mudah untuk menjangkit pada kita, dan seterusnya bagi mereka yang tak ada vaksinasi, maknanya akan terus pergi kepada komplikasi yang teruk. Ya. Jadi kerana itu kita kena terus mematuhi SOP meskipun telah pun melengkapkan, kerana gambarannya begini, beritanya apabila perkhabaran tentang kelonggaran SOP, apa yang mula difahami oleh rakyat bahawa okey, kita sudah mula mendekati kepada herd immunity, immunity kelompok. Jadi kita boleh relax serba-serbinya. Itu tidak benar. Itu harus kita jelaskan bahawa kelonggaran, bagaimana kita boleh menjelaskan ini? Kerana beritanya sekarang ini relaxation of the SOP, SOP yang dilonggarkan. Jadi macam itu memberikan persepsi bahawa tak apalah, kita dah hampir menghampiri imuniti kelompok. Bagaimana sepatutnya? Ya, betul Syed. Sebab apa? Sebab kita telah mengalami pandemik ini setelah lebih setahun, hampir masuk 2 tahun. Dan bagaimana yang sering diperkatakanlah juga oleh pihak kerajaan. Sebab kita nak seimbangkan antara nyawa dan kelangsungan hidup, antara lives and livelihood. Jadi itu antara cabarannya. Jadi keseimbangan ni sangat sukar untuk kita seimbangkanlah antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, kita nak pastikan bahawa penularan ini dapat dikekang, kita akan dapat menyelamatkan nyawa, tapi dalam masa yang sama untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat di luar sana, untuk mencari nafkah, mencari pendapatan dan sebagainya. Jadi ini yang perlu diseimbangkan. Dan sebenarnya kalau kita lihat, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang sama sebenarnya. Kalau kita imbau balik, sebenarnya kita berjaya sekitar bulan Julai, Ogos pada tahun lepas. Masa tu kita tak ada vaksin pada masa tu. Belum. Tetapi sebab masing-masing patuh duduk di rumah, patuh menjaga SOP, pelitup muka, menjaga jarak dan sebagainya. Memang ia membantu. Apatah lagi sekarang ni kita dah ada vaksinasi. Tapi kita lihat bukan sebelum kelonggaran lagi. Walaupun tanpa kelonggaran, tetapi ada di kalangan mereka yang melanggar SOP. Yang curi-curi merentas daerah, merentas negeri contohnya. Jadi itu mengganggu keseimbangan ini. Kalau masing-masing mematuhi SOP ini, tambahan dengan mendapat vaksinasi yang telah melengkap, dan masing-masing menjaga diri masing-masing, pada saya sebenarnya kita boleh berurusan untuk bekerja, tetapi dengan matlamat, maknanya kita tidak mendapat jangkitan dan kita mencegah orang lain mendapat jangkitan daripada kita. Saya percaya dia boleh dilakukan dengan jayanya. Dalam kata lain, kalau boleh kita membetulkan kalau ada salah faham adalah meskipun diumumkan SOP yang dilonggarkan, tetapi elemen seperti memakai topeng, penjarakan fizikal, menyuci tangan, menjaga kebersihan, sanitasi, itu masih seharusnya kekal dan harus dipatuhi dalam setiap kegiatan ekonomi kita. Masih kekal, Syed. Kita melihat kesilapan demi kesilapan di negara-negara maju sekarang. Mereka hampir keluar daripada kemelut pandemik ini. Mereka mendapat vaksinasi, liputan vaksinasi yang sangat tinggi. Dos yang kedua, malah ada negara yang dah memulakan dengan dos yang ketiga. Tapi kesilapan mereka di mana? Apabila terlalu dilonggarkan dan terutamanya apabila mereka menanggal topeng muka. Ini sebenarnya ialah perlindungan yang terakhir sebenarnya untuk kita menghalang daripada kemasukan kuman, sebab utamanya ia melalui pernafasan terus ke paru-paru. Jadi dengan sebab mereka dah menanggalkan topeng muka, ini yang berlakunya peningkatan yang sangat mendadak. Jadi jangan kita ulangi kesilapan daripada negara lain. Kita dah lihat bagaimana mereka sekarang pula menghadapi semula peningkatan ini, dan mereka jangka mungkin akan lebih teruk apabila tiba musim luruh dan tiba musim sejuk nanti. Jadi
kita jangan ikut sebegitu. Kita kena kekal terus patuh dengan memakai SOP yang ditetapkan. Sementara kita menunggu imuniti kelompok yang alhamdulillah kita telah mendapat kejayaan yang tinggi sekarang ni ya. Tetapi kita jangan lupa bahawa ada lagi kumpulan-kumpulan masyarakat kita yang masih lagi belum terlindung melalui vaksinasi, iaitu mereka yang di bawah umur 18 tahun. Dan kanak-kanak yang di bawah umur 12 tahun. Jadi kita perlu melindungi mereka dan mencari jalan cara macam mana untuk mungkin memperkenalkan jugalah vaksinasi, menggunakan vaksin yang sesuai kepada mereka yang berumur muda ini. Doktor, kita semakin banyak melakukan proses vaksinasi, semakin ramai penerima. Dan seharusnya dengan penambahan peningkatan jumlah yang mereka yang divaksin ini, kita sepatutnya punya daya tahan. Tapi bagaimana kita menjelaskan 2 hari lalu apabila rekod kematian tertinggi 360? What actually happened? Apa dynamism di belakang data itu sehingga kan kita menerima rekod, dan kita tak pasti esok lusa ini dalam keadaan kita semakin tinggi kadar penerima vaksin. Ini kita akan jawab selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Ya, saya menemani Dr. Badrul Hisham bin Abdul Samad, adalah fellow utama pakar perunding perubatan kesihatan awam dari Fakulti Perubatan UPNM. Banyak soalan susulan yang ingin saya tanyakan dan anda juga diberikan ruang untuk bertanyakan soalan berkait tentang tindak balas kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat dalam usaha memerangi COVID-19 ini dalam realiti di mana kita sedang melakukan proses vaksinasi mega ini peringkat demi peringkat. Ada yang masih 1 dos, ada yang 2 dos, bahkan ada lagi yang masih belum terima. Begitu juga dengan mereka yang berusia muda, itu kita akan sentuh nanti apa realitinya. Talian kami mula buka 0322829841, 22829841 dikongsikan di skrin TV anda sekarang. Jadi anda boleh mula bertanyakan soalan. Tetapi sebelum kita berehat tadi, Dr. Badrul, saya tanyakan satu soalan berkait tentang realiti. Gambarannya apabila kita sudah meningkat vaksinasi ini, sepatutnya daya tahan kegeruhan, maknanya tak sepatutnya sampai mengakibatkan kematian. Kita harus punya daya tahan yang lebih tinggi. Tapi bagaimana kita menjelaskan spike peningkatan kes kematian rekodnya 360 itu? Apa yang berlaku datanya? Okey, baik Syed. Jangkitan COVID-19 ni dia ada kita panggil tempoh pengeraman, incubation period. Dan secara puratanya ialah 14 hari ya, tapi dia boleh plus minus lah ya. Yang itu kita jangan lupa. Ramai yang bertanya, kenapa vaksinasi kita tinggi tetapi kes masih lagi tinggi dan kematian masih lagi tinggi. Jadi kita jangan lupa bahawa kes yang berlaku hari ini adalah yang terdedah 2 minggu, 4 minggu yang lepas ya. Yang kita katakan tadi puratanya 14 hari ya. Tetapi kita jangan lupa sebab jangkitan inilah jangkitan manusia kepada manusia. Maknanya kalau kata kita dah terdedah daripada seorang yang COVID-19, kita mendapat jangkitan 2 minggu yang lepas, kita pula boleh menjangkiti orang lain. Itu kita panggil propagated transmission. Jadi maknanya dalam 2 hingga 4 minggu yang lepas telah berlaku jangkitan, gejalanya hari ini baru kita nampak. Ya. Mungkin kita imbau balik apa yang berlaku 2 hingga 4 minggu yang lalu. Yang pastinya contohnya Hari Raya Haji. Ya, jadi tak dinafikan ada pergerakan contohnya. Ada yang curi-curi ziarah contohnya. Jadi kesannya kita nampak pada hari ini. Baik. Berbalik pada kematian, ya. Kita memang kita sedihlah, kita tangisi dengan kematian yang berlaku yang masih lagi belum reda ya. Ini antara cabaran COVID-19 yang kita pun saban hari kita belajar dengan cabaran-cabaran yang baru. Ya. Kita lihat banyak juga kes yang kita lihat sihat. Mereka mungkin positif COVID-19, kategori 1 tanpa gejala, kategori 2 gejala yang ringan. Ya. Tiba-tiba saja pergi kepada gejala yang ketiga, kategori yang ketiga, kategori yang keempat, dan mungkin kematian. Ya. Baik, kenapa? Kerana mekanisme ataupun kita panggil pathogenesis ya, cara jangkitan COVID-19 ni berlaku dalam badan dan dia menyebabkan sakit ya. Cabaran utama COVID-19 ni sebab rata-rata majoriti tak ada simptom. Kalau pengalaman kami mengendalikan wabak yang terdahulu ya, H1N1 ya, SARS dan sebagainya, memang dia akan ada gejala, terutamanya demam. Jadi kita ada signal senang kita nak menangani
kita isolasikan, kita rujuk ke hospital, kita rawat. Tapi kita daripada awal lagi kita dah tahu, majoriti 80% tanpa simptom. Jadi mereka ni yang dah ada COVID-19 juga telah berlaku tindak balas dalam badan dari segi penyakit tersebut. Ya. Dan tindak balas tu berlaku bukannya terus berlaku, tidak. Dia tetap mengambil masa dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya. Tapi tanpa mempunyai diri itu sedari. Dan apa tindak balas yang berlaku? Sama, maknanya bila COVID-19 tu dia dah serang kita punya sel, dia dah membiak banyak, dia akan serang lagi sel-sel yang lain. Ya. Okay, tadi saya cerita tadi yang mana kuman COVID-19 ni, dia punya spike protein tu, dia mencari reseptor ACE2 receptor. ACE2 receptor ni ada pada seluruh anggota kita, Syed. Memang terutamanya dia akan menjangkiti paru-paru. Sebab kita bernafas, dia masuk ke paru-paru. Ya. Tetapi sebenarnya, dia dah mula masuk daripada hidung lagi. Sebab di hidung kita juga ada ACE2 receptor. Sebab tu antara kesan awalnya, hilang dera bau, hilang dera rasa. Ya. Dan dia terus masuk. Kalau ditekak pun, dia dah mula masuk. Dan dia masuk ke paru-paru. Dan kemudian, bila virus ini membiak, dia akan pergi ke darah. Ya, dia pergi ke bendali limfa dan sebagainya. Dia pergi pula ke organ-organ yang lain. Organ-organ yang lain juga ada ACE2 receptor dengan banyak. Ya, sebab itu, mereka yang mengalami komplikasi COVID-19, terutamanya paru-paru. Ya. Tetapi yang lain-lain juga akan menjangkiti kepada organ-organ yang lain. Organ-organ utama yang lain. Okey, kita balik pada paru-paru tadi. Ya. Dalam tempoh 3 hingga 5 hari itu sebenarnya tanpa disedari oleh pengidap, telah berlaku juga tindak balas badan kita yang nak melawan ni. Tindak balas imun. Ini bagi yang tak ada vaksin. Ya, kita kata yang semula jadi. Badan masih cuba melawan. Okey, macam mana badan cuba melawan? Saya dah katakan tadi, belum ada lagi antibody, ya, sebab tak ada vaksin. Dan antibody yang IgG yang bagus tu minggu kedua baru dijana. Tetapi telah ada pertahanan-pertahanan lain yang dah cuba melawan COVID-19 ni. Ya. Okay, contohnya, kita panggil sel-sel darah putih. Adalah macrophage, limfosit dan sebagainya. Dan sel-sel darah putih ni, dan juga ada yang dipanggil T-cell, mungkin pernah dengar lah. Ya. T helper cell, CD4, cytotoxic cell, T-cell, cytotoxic T-cell, CD8. Ya. Sel-sel ini juga akan melawan ya, di peringkat awal virus COVID-19 ni. Dan CD4 dengan CD8 ini, sel-sel ini pula, dia akan merangsang satu sistem pertahanan yang kita kata sistem pertahanan kimia. Dia panggil cytokine. Cytokine ni dia ada pula elemen-elemen dia. Interleukin 1, 2, 4, 6 dan sebagainya. Dia semacam tindak balas kimia. Dia yang akan merangsangkan nanti sel B ataupun sel memori yang akan menghasilkan antibody yang kemudian tu nanti. Tetapi isunya pula, Syed, semasa dijana yang cytokine ni, dia boleh jadi di luar kawalan. Di luar kawalan. Bila berlaku jangkitan di paru-paru, sel-sel darah putih tadi tu, dia akan berkumpul di sana untuk dia melawan sel-sel darah putih tadi. Ya. Jadi dia penuh dengan bendali-bendali radang. Termasuk juga dengan yang elemen kimia tadi, yang nama cytokine itu. Tetapi dalam dia nak melawan kuman yang terutamanya di paru-paru, dia menjadi di luar kawalan. Terlampau banyak tindak balas yang berlaku, dipanggil cytokine storm. Jadi cytokine storm ni, dia menyebabkan timbul hasilan je ialah bendali yang pekat. Mungkin pernah nampak agaknya. Kalau disedut pesakit COVID-19 ni, bendali yang keluar tu bukannya cair. Dia pekat. Ya. Jadi itu ialah dia menyekat pernafasan. Ya. Maknanya pengidap itu, pesakit itu dia lemas. Paru-paru dia sendiri lemas. Ya. Kerana bendali yang asalnya nak menolong, tetapi dah berlaku di luar kawalan. Ya. Jadi itu menyebabkan kita panggil happy hypoxia. Itu yang berlaku penurunan mendadak oksigen. Ya. Benda ni bukannya berlaku sekejap. Sebenarnya dia berlaku dalam tempoh 3 hari pertama. Tapi pesakit tak merasa apa-apa. Tak ada gejala. Tak ada gejala. Ya. Tetapi tiba-tiba saja rasa sesak nafas. Dan itu yang malangnya kita melihat kadar kematian brought in death. Ya, kematian di rumah agak tinggi. Dan bukan itu saja, satu lagi komplikasi yang berlaku ialah blood clotting, banyak pembekuan darah. Okey. Pembekuan darah ni juga ialah boleh berlaku kerana tindak balas antibody pula yang di luar kawalan. Ya. Maknanya kita dah capai pula
selepas seminggu tu ada pula antibody yang telah pun berhasil berjaya dijanakan. Tapi ada pula nanti yang di luar kawalan yang mana ada antibody itu pula dia menyerang pula kita punya salur darah sendiri. Okey. Jadi bila dia menyerang salur darah tu cedera. Jadi aliran darah tu tak cantik, dia akan menyebabkan pembekuan darah. Okey. Dan berlaku pembekuan darah, kita boleh bayangkan juga berlaku pembekuan darah di jaringan darah di paru-paru, juga akan menyebabkan kurangnya pengudaraan oksigen dengan darah. Ya. Bukan itu saja, pembekuan darah ni pula dia boleh terlepas. Dia boleh terlepas, kita panggil emboli, dia akan beredar pula mengikut saluran darah, dia pergi pula ke organ-organ lain, dia boleh pergi ke otak menyebabkan angin ahma, dia boleh pergi ke jantung menyebabkan sakit jantung. Ya. Jadi ini memang cabaran lah dari segi macam mana proses penyakit COVID-19 itu sendiri berlaku dalam badan tanpa disedari dan akhirnya menyebabkan kematian. Ada dua soalan yang berbangkit daripada penjelasan doktor itu. Kerana kedengarannya, kalau saya cuba memahami polemik yang sedang berlaku di dalam dunia hari ini, termasuk ada kelompoknya di Malaysia ini, hujah itulah yang digunakan oleh kelompok anti-vaksin. Mengatakan bahawa kerana itu badan kita punya daya upaya sendiri untuk melawan tentera-tentera tambahan tadi yang doktor sebutkan itu. Kerana Fox juga, syarikat media besar, menggambarkan bahawa mutasi ini berlaku kerana proses vaksinasi. Ini hujah yang saya kira doktor boleh cuba jawab, kerana apabila kita memberikan suatu kaedah yang sifatnya tidak tabi'i, maka ia menyegerakan proses mutasi, menyebabkan selama mana kita melakukan vaksinasi, selama itulah mutasi ini akan terus wujud. Itu hujah yang dibawakan oleh kelompok-kelompok yang cuba untuk undermine proses vaksinasi ini. Itu akan doktor tangani, dan juga nantinya bercakap tentang lambda ini yang belum lagi kita sentuh selepas kita berehat. Jadi jangan ke mana-mana. Soalan-soalan penting bakal muncul selepas ini. Saya menemani Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, Fellow Utama Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, UPNM. Kita banyak membicarakan tadi tentang cuba memahami realiti semasa, kerana berbangkit daripada soalan saya mengapa peningkatan kematian rekod tertinggi 360 meskipun kita telah pun menyaksikan peningkatan dalam proses vaksinasi. Dan saya gantung satu soalan tadi, saya kira satu kesempatan juga untuk doktor menjelaskan. Saya kira apa yang doktor ceritakan penting tadi itu menjelaskan mengapa setengah mereka yang dijangkiti positif dalam tempoh 4-5 hari kemudiannya telah pun meninggal dunia disebabkan oleh komplikasi yang doktor jelaskan ini tadi. Ada saya melihat berita termasuk yang dibawa dan disebarkan sudah pun tular. Saya kira ia juga merupakan satu usaha daripada pihak yang anti-vaksin. Itu pun juga satu realiti yang kita berdepan. Bila mana menggambarkan badan kita sepatutnya ada keupayaan tersendiri untuk menangani seperti yang doktor jelaskan tadi. Justru apabila divaksin, alasannya vaksin itulah menyebabkan mutasi itu semakin banyak dan tidak akan terhenti. Dia akan forever, there'll be more and more mutations. Itu argumennya. Saya rasa ini juga kesempatan termasuk untuk doktor menjelaskan tadi fenomena tidak bergejala. 3 hari, stage 3, stage 4, stage 5 dan kemudian sehingga mengakibatkan kematian dan juga elemen mutasi ini tadi. Betul. Baik, bukannya vaksinasi itu yang menyebabkan mutasi. Ya. Okey, nombor satu kita kena faham dulu. Bagaimana mutasi itu berlaku, apa dia mutasi. Ya. Baik, virus ni sebenarnya dari segi definisi dia bukannya benda hidup. Ya, dia cuma partikel. Dia cuma partikel habuk. Ya. Tapi bezanya dia ada genetic material. Dia ada bahan-bahan genetik. Yang mana kebanyakannya ialah RNA, ribonucleic acid. Ya. Kita dah biasa dengar RNA. Baik, RNA ni dia tak stabil. Dia tak stabil. Okey, contohlah Said. Kita manusia ni daripada DNA. Jadi contohnya mungkin rupa saya dengan rupa Said hari ini, semalam dan besok lebih kurang sama sebab kita stabil. Tetapi RNA dia tak stabil, dia berubah-ubah. Baik. Mutasi itu berlaku macam mana? Apabila virus ni masuk dalam badan manusia, maknanya dia perlukan host. Kalau virus ni di luar, di persekitaran dia lengai. Dia tak memberi apa-apa bahaya sebenarnya. Ya. Tetapi bila dia masuk dalam badan, dalam host kita dah cerita tadi, masuk paru-paru dan sebagainya, dia baru diaktif. Ya. Dan dia membiak. Dia dah masuk dalam sel kita tadi tu melalui S2 receptor. Dia masuk dalam sel kita, dia tak pergi ke nukleus. Nukleus kita ada DNA, ada kromosom, ya, dia tak kacau. Tapi dalam cytoplasm kita, ini kalau ingatlah subjek sains biologi dulu, ya. Dalam cytoplasm tu dia ada satu organel dipanggil ribosom. Jadi ribosom ni bila dia terima signal yang virus nak masuk, dia akan melahirkan kopis-kopis yang baru. Dia akan melahirkan kopis-kopis RNA yang baru. Bila dia nak melahirkan kopis-kopis yang baru ni, dia memang berlaku kesilapan.
Sebab virus ni dia tak ada akal, dia tak ada otak sebenarnya ya. Dia bergantung pada ribosom untuk membina anak-anak yang baru. Kesilapan tu yang kita panggil mutasi. Kesilapan tu. Tetapi tadi pun kita dah cerita, dalam dia melakukan kesilapan tu sebenarnya dia belajar juga. Kalau cara macam mana dia dapat masuk tadi, Dia tahu what works and what doesn't work. ya, betul ya. Jadi anak-anak yang keluar tu sebenarnya dia dah lebih efisien, dia dah pandai. Dan seterusnya nanti dia akan keluar daripada sel yang dijangkiti itu dan yang mutasi ni tadi, yang dah mutasi ni baru dia merebak pada orang lain. Jadi sama juga Syed. Bila kata mereka masuk ke dalam badan orang yang dah ada antibody, ya, dah ada vaksinasi, maknanya dia dah ada antibody, ya. Jadi sudah pasti sepatutnya dia kalah lah. Kebanyakannya dia akan kalah, dia akan mati dengan antibody ni. Tetapi mungkin ada anak-anak dia ni yang lepas. Yang lepas daripada serangan antibody. Yang dia mencari jalan. Dia cari jalan macam mana nak lepas. Ya? Jadi memang ada kemungkinan, maknanya mutasi berikutnya dia boleh mengelak daripada antibody ni. Ya? Sebab itu kita kata masih lagi perlu pelitup muka supaya dia habis dekat badan penginap tu saja. Ya? Tetapi apa pun buat masa ni, yang mana sekarang ni timbul kegusaran tentang lambda. Yang katanya dapat mengelak daripada vaksinasi. Sebenarnya dapatan yang kita lihat buat masa ni belum lagi sebegitu. Ya, belum lagi sebegitu. Baik, kita cerita tentang lambda. Lambda, saya ingat umum ramai tahu, dia mula dikesan di Peru, ya. Dan mula dikenal pasti dia punya genomnya pada Disember 2020. Sebenarnya dia sama dengan Delta. Dia kenal pasti. Dia punya tempohnya, genomnya pada Disember 2020. Tapi ialah itu masa dia kenal pasti ya. Tapi ada yang kata masa Ogos 2020 lagi dah berlaku lambda. Masa bulan Disember ataupun bulan November ya dah berlaku lambda di Peru. Dan kita lihat sebenarnya Peru kenapa Peru tak berjaya mengekang lambda, antaranya ialah vaksin yang digunakan di Peru ya ialah CoronaVac, iaitu Sinovac ya. Dan Sinovac yang diuji efikasi ataupun tahap perlindungan di Brazil daripada peringkat awal lagi memberi tahap perlindungan yang rendah, 51%. Ya, 51%. Bukan kita kata Sinovac tak bagus, tidak. Sebab tahap efikasi ni, tahap perlindungan ni sebenarnya dia berbeza antara negara ke negara. Ada negara yang tinggi, contohnya Turki. Itu kerana DNA dan genetik masyarakatnya atau? Mungkin ada beberapa faktor yang lain yang perlu dilihat lah. Ya. Contohnya mungkin dari segi cold chain ataupun cara kita menyimpan suhu dan sebagainya. Dia ada banyak faktor yang perlu dilihat lah. Cuaca juga mungkin? Cuaca dia lebih kepada penyimpanan lah antara yang selalunya yang menyumbang kepada faktor efikasi ataupun keberkesanan vaksinnya. Baik, kita berbalik pada vaksin tu tadi. Jadi daripada peringkat awal lagi, maknanya efikasi perlindungan vaksinasi di negara Amerika Latin termasuk di Peru telah pun berada pada tahap yang rendah lah, ya, yang kurang kuat ya. Dan kita lihat di Peru sebenarnya sekarang 97% jangkitan COVID-19 adalah lambda di Peru, tetapi tidak di Amerika Syarikat. Tidak di United Kingdom ya. Di Amerika Syarikat keseluruhan kes saya ingat sudah 3 juta kes tak salah saya di Amerika Syarikat ya. Tak sampai 1,000 pun kes lambda. Kita dah cerita tadi kebanyakannya ialah Delta ya. Juga di UK kebanyakannya ialah Delta. Di UK pun kurang daripada 10 kes lambda yang dikesan. Ya. Tetapi Peru daripada awal lagi lambda kerana faktor pertama tadi ialah faktor efikasi tadi itu memang dah berada pada tahap rendah semasa permulaan. Yang keduanya memang ramai yang tak divaksinasi pun. Di Peru ya, memang ramai tak divaksinasi. Sekarang ni mereka sedang bekerja-kerjalah untuk diberi vaksin dan mereka cuba mendapatkan jugalah jenama-jenama vaksin yang lain ya. Baik, kemudian kajian dibuat di kalangan petugas-petugas kesihatan di Santiago, Chile. Chile ini bersebelahan dengan Peru. Ya? Dan sama juga, Chile juga mengalami COVID-19 varian lambda yang tinggi. Ya? Jadi, diambil plasma daripada 1,000 lebih ya, petugas kesihatan di Santiago. Diambil plasma di kalangan mereka yang telah pun mendapat 2 dos vaksinasi Sinovac. Sinovac ni kalau ikutkan sepatutnya dos yang kedua tu dalam tempoh
14 hari ya. Okey. Tapi ini dilewatkan lagi sehingga tempoh 28 hari. Ya. 28 hari untuk dos yang kedua, sela daripada dos yang pertama, kemudian tunggu lagi 14 hari. Baru dia ambil plasma daripada petugas-petugas kesihatan ni 1,000 lebih. 1,000. Maksudnya apa? Maknanya nak kaji antibody. Antibody daripada vaksin Sinovac di kalangan petugas kesihatan ya. Dan dia menguji cuba, dia membandingkan tahap antibody itu dengan pencairan ya, kita panggil dilution. Pencairan maknanya setakat mana antibody petugas kesihatan ni mampu melawan dibandingkan dengan dia panggil wild SARS-CoV-2, maknanya yang virus Wuhan yang asal ya. Dibandingkan dengan virus Wuhan yang asal, dibandingkan dengan alpha variant di UK, dibandingkan dengan gamma variant daripada Brazil dan dengan lambda variant daripada Peru ya. Dapatannya ialah antibody ini tetap efektif. Maknanya wujud pada badan atau plasma petugas kesihatan ni dan membunuh virus-virus itu tadi, termasuk lambda. Tapi memanglah kalau nak bandingkan antibody tersebut nak lawan dengan virus yang asal yang Wuhan tu, memang walaupun antibodinya sikit pun dia boleh lawan. Tapi untuk lambda memang dia memerlukan antibody yang lebih tinggi. Di antara yang 3 ataupun 4 ni, dia yang memerlukan lebih antibody yang tinggi untuk membunuh virus ataupun varian lambda tadi. Tapi maknanya dia masih lagi berlaku keberkesanan. Kesannya masih ada. Masih ada ya. Contohnya apa? Kita lihat semalam 9 hari bulan Ogos ya, di Peru. Sebenarnya Peru ni peningkatan yang tinggi itu ialah pada bulan Julai yang lepas, pada bulan Mac, April, Julai kan. Julai pun dah turun sebenarnya. Dan semalam sebenarnya kes terbaru, kes baru yang dilaporkan di Peru 509 kes saja kalau tak silap saya. Dan kematian kurang daripada 100. Ya, walhal walaupun efikasi pada dos awal itu sangat rendah, tetapi kesanan walaupun dan itulah lambda, majoriti adalah lambda. Jadi memang sebenarnya masih lagi dalam kawalan. Dan sebab itulah pihak WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, masih lagi dia kategorikan lambda ni masih lagi variant of interest. Maknanya dia tak seganas variant of concern. Tak seganas delta. Dan cuma kalau di UK sebab mereka membuat pemantauan yang lebih terperinci, dia tingkatkan sikitlah, dipanggil variant under investigation ya. Tapi maknanya kalau kita nak bandingkan dengan delta, sebenarnya delta yang kita masih lagi risau. Dan kalau kita letakkan measures ataupun langkah-langkah untuk menangani delta, sudah pasti kita boleh menangani lambda dengan sendirinya. Apabila mendengar cerita doktor ini sangat menarik, menimbulkan banyak persoalan di dalam fikiran saya. Justru ada perdebatan memerlukan dos ketiga untuk Sinovac misalnya. Apa perlunya ini, apa realitinya? Doktor akan jawab selepas kita berehat lagi. Kita berikan ruang untuk doktor berehat seketika, kembali studio selepas ini. Jadi kita ingin memperkasa rakyat untuk bertindak balas secara lebih tepat dan dinamik pastinya, kerana banyak penyebaran maklumat-maklumat yang belum tentu dapat dipastikan kesahihannya. Saya bersama pakar perubatan kesihatan awam di sini, Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, menangani banyak persoalan ini. Dan kita bercakap tadi soal salah tanggapan, salah maklumat pelbagai masyarakat. Dos ketiga Sinovac ini, ada cakap-cakapnya. Apa pendirian kerajaan mungkin kalau sudah ada keputusannya? Sinovac. Okey, baik. Saya kira dari pengamatan saya belum ada lagi keputusan yang dibuat ya tentang dos yang ketiga ya. Dan saya kira juga dapatan untuk keberkesanan dos yang ketiga ini juga belum ada banyak lagi data-data. It's debatable lagi lah. Yang ada ya. Malahan sebenarnya kalau kita lihat antara pandangan-pandangan juga daripada para saintis luar negara ya, yang mana mereka juga mencadangkan daripada memberi dos yang ketiga, kenapa tidak vaksin tersebut diberi kepada mereka yang masih belum menerima dos ini ya, termasuk di kalangan mereka yang umur lebih muda. Ya, contohnya yang berumur 12 hingga 17 tahun ya. Sebab kita jangan lupa walaupun pencapaian kita tinggi dari segi liputan vaksinasi, tetapi golongan ini
masih lagi terdedah kepada jangkitan, kepada komplikasi dan seterusnya. Malah kita lihat kematian yang berlaku juga tidak terkecuali di kalangan muda ini, ya. Dan juga para saintis di luar negara juga melihat kalau mengapa tidak daripada memberi dos yang ketiga, baik mereka bangunkan vaksin-vaksin yang boleh melawan terus dengan varian baru ini, ya. Contohnya varian Delta dan mungkin varian yang mungkin lebih ganas agaknya lah yang muncul di masa hadapan, ya. Itu antara hujah-hujah yang mereka kemukakan lah buat masa kini. Kini sudah ada pun kit ujian tersendiri yang boleh diguna di rumah. Ya, betul. Apa nasihat doktor? Kewajaran mengguna, macam mana nak menggunanya? Ramai yang excited. Saya baru je menerima tadi ujian oksigen dalam pernafasan pun ada dah orang menjual pada harga RM49.90. Ini pun perlu dinasihatkan juga ni, doktor. Baik. Kita telah pun ada beberapa kit ujian kendiri yang boleh dilakukan sendiri di rumah, ya. Dan sebenarnya umum mudah mendapat maklumat tu di mana? Di MySejahtera. Ya, di MySejahtera. Jadi salah satu daripada ikon yang ada dalam MySejahtera tu memang boleh pergi kepada untuk ujian sendiri, ya. Dan dekat situ dia akan ada klik, ya, untuk menu untuk terus pergi kepada halaman MDA, Medical Devices Authority, ya. Ini ialah pihak berkuasa peranti lah Malaysia, ya, tentang ujian kendiri ini. Dan saya lihat sebenarnya banyak, saya ingat tak kurang 50 ataupun 60 kit yang ditawarkan yang telah pun melepasi kelulusan oleh MDA, ya. Dan kebanyakan kit sendiri ini semudah menggunakan ILO, saliva, ya, untuk ujian, ya. Tak perlulah. Jadi tak payah nak cucuk, ya, di belakang hidung, ya. Jadi dah ada ujian yang tersebut. Cumanya setiap daripada produk ni dia berbezalah dari segi cara nak menggunakannya. Jadi perlu melihat betul manual cara macam mana untuk digunakan, dan kita juga dimaklumkan bahawa syarikat-syarikat ini memang dia akan sediakan QR code, ya, halaman web dan sebagainya, yang saya percaya memang akan ada video-video lah untuk menunjukkan demo macam mana nak melakukan, ya. Contohnya mesti cuci dulu mulut 30 minit sebelum, ya. Jangan makan, jangan isap rokok, ya. Kemudian kalau boleh dalam bilik yang sorang-sorang, tak ada gangguan orang lain dan sebagainya, sebab kita tak nak pencemaran lah, ya. Dan bila dititiskan tu ada kaedahnya lah. Dia kena tengok lah antara dipanggil kontrol punya line dengan positif punya line, ya. Dan jangan lupa, kalau kata positif mesti dilaporkan dalam MySejahtera. Mesti dilaporkan dalam MySejahtera. Kenapa? Kerana nanti automatik akan ditangkap, ya, oleh sistem MySejahtera dan terus akan notifikasi kepada Kementerian Kesihatan, ya. Dan nanti dia akan ada lagi maklumat-maklumat yang tambah yang perlu dinyatakan. Dan kalau contohnya memang ada gejala dan sebagainya, akan dihubungi, ya, ataupun diberi arahan dalam MySejahtera, ya. Sebab sekarang ni juga KKM telah membangunkan dipanggil CAC Maya, COVID-19 Assessment Center, tapi secara virtual, ya. Jadi mungkin akan ada arahan selanjutnya. Kalau tidak, mungkin mereka akan hubungi terus, ya, kepada mereka apa arahan selanjutnya. Mungkin perlu hadir secara fizikal di CAC yang terdekat untuk menjalani pemeriksaan fizikal dan mungkin ujian lanjut lah. Ya. Jadi kalau menggunakan kit itu nampak positif, laporkan di MySejahtera. Itu langkah yang paling cepat. Tapi tentu saja mereka boleh juga pergi ke pusat kesihatan dan memaklumkan bahawa itu satu langkah yang lain juga. Siapa yang perlu melakukan ujian kendiri ini? Sesiapa saja ataupun perlu menunggu gejala, bagaimana? Sesiapa sahaja, tetapi sangat digalakkan kepada mereka yang mungkin dia rasa dia positif, mungkin dia ada gejala, ya. Close contact dan close contact, betul. Doktor, mungkin dalam kesempatan minit-minit berbaki ni, elok kita mempertegaskan balik bila gambaran SOP yang relaxation, ya, kelonggaran SOP ni, ramai yang teruja ni, boleh balik kampung jumpa mak ayah lah segala macam, khususnya yang PJJ ni, perkahwinan jarak jauh. Jadi SOP dah dilonggarkan, tetapi kita harus mempertegaskan, harus menjaga elemen-elemen asas, topping dan segala macam itu. Baik. Saya kira inilah masanya masyarakat juga memain peranan yang penting, ya. Maknanya kita kata pemerkasaan masyarakat ataupun empowerment, community empowerment, ya. Memang kita faham pihak kerajaan cuba memberi yang sebaik mungkin, ya, tapi dalam masa yang sama kita lihat pun
Ada kelompok yang nakkan diperketatkan SOP ini. Ya, ada bertembung tu. Tapi ada kelompok yang minta dilonggarkan kerana kelangsungan hidup. Jadi saya percaya sebenarnya masyarakat yang bijak, mereka boleh buat keputusan. Mereka boleh menilai dan buat keputusan apa yang terbaik. Mudah saja contohnya ya. Kalau kata kita nak beli makan, kan? Memang pun dah dikatakan dilonggarkan untuk dine in. Tapi ingat apa yang disebut oleh YAB Perdana Menteri ialah kalau perlu. Jadi kalau tak perlu dine in, tak perlu. Kita take away, kita bawa balik ya. Sama juga contohnya kita nak beli makan pun, kalau saya bukan tengok kedai yang ramai orang. Saya pun tak berani. Maknanya kita menilai dan kita membuat keputusan daripada kita sama bersesak di kedai yang ramai, kita beralih ke kedai yang kurang ya. Jadi saya tak langsung juga kita membantu juga kelangsungan hidup dari segi sumber pendapatan mereka ya. Jadi masing-masing perlu jaga diri masing-masing secara individu, keluarga masing-masing dan seterusnya masyarakat perlu bijak untuk menilai dan memilih kaedah mana yang selamat untuk mereka, selamat untuk masyarakat, untuk keluarga dan individu masing-masing. Ya, kebimbangan saya kerana bila kata sudah longgar ni, debatnya dekat medsos tu, dah rindu kedai mamak, dah lama tak keluar bawa isteri minum. Jadi itu elemen-elemen estetik yang tak sepatutnya menjadi pertimbangan. Kena jelas bahawa bukan kita keluar kerana kita dah lama tak keluar, tetapi kita keluar untuk dine in hanya jika perlu. Itu cukup jelas ya. Betul, saya. Jadi masih lagi soal topping, soal sanitasi, sanitization tangan, jarak, itu masih harus kita tekal jaga dan update selalu maklumat kita di dalam MySejahtera. Banyak maklumat yang telah kita kongsikan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Badrul Hisham dan terima kasih juga kepada semua penonton yang memberikan perhatian. Saya kira kita harus sentiasa update ya, kemaskini pengetahuan dan mutakhir pastinya agar kita sama-sama dapat menjadi ejen yang aktif di dalam memerangi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Doktor dan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah. Assalamualaikum.